Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam satu Malaysia saya ucapkan kepada semua yang hadir pada minggu ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat berkumpul sama-sama pada hari yang berbahagia mulia ini untuk kita membidaskan tentang satu isu yang menjadi masalah di negara kita. Saya pengerusi majlis anda, Muhammad Haikal bin Baharudin, setia dengan anda untuk program Forum Remaja warga dewan sekalian. Jadi sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang isu cyberbully di Malaysia. Jadi isu cyberbully ni, kalau anda semua tahu, memang normal lah saya cakap isu ni, sebab semua tahu kan, semua ada media sosial, semua bermain smartphone. Jadi semua tahu isu ni memang sangat normal di Malaysia. Jadi kita ni sebagai umat Islam di Malaysia, apa sebenarnya yang kita boleh lakukan bagi menangani masalah ini? Jadi pada hari ini kami ingin menceritakan tentang kepentingan pendidikan falsafah kebangsaan dalam teknologi bagi menangani isu cyberbully ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput ahli panel kita yang pertama, Muhammad Afiq Daniel. Alhamdulillah, masih sihat, masih diberi kesihatan yang baik dan masih diberi kesempatan untuk bernafas di bumi Allah ni. Harap semua kat sini pun sihat-sihat belaka ya. Jadi itulah ahli panel kita yang pertama, Muhammad Afiq Daniel. Tampan, segak dan kacak. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, ahli panel kita yang kedua, Muhammad Syadiq Hakim. Sihat? Alhamdulillah, sihat. Allah masih memberi kenikmatan hidup untuk saya. Alhamdulillah, setakat ni baik-baik saja lagi. Alhamdulillah. Terima kasih saudara Syadiq Hakim. Jadi untuk ahli panel kita yang ketiga, seorang yang pemalu, tapi bila dia sudah berkata-kata, anda jangan berani bentang. Itulah dia, Ahmad Ehsan. Alhamdulillah, sihat-sihat dengan izinnya. Saya harap pengurusi majlis dan rakan-rakan juga sihat dan biasa dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Itulah dia ahli-ahli panel kita pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya ingin menanya ahli panel kita yang pertama, apakah sebenarnya maksud cyberbully ini dengan lebih jelas? Jadi saudara Muhammad Afiq Daniel, dipersilakan. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, apakah itu bully cyber? Bully cyber merupakan satu amalan komunikasi melalui teknologi yang digunakan bertujuan untuk mengganggu, mengecam, mengugut atau memalukan si mangsa melalui penyebaran maklumat palsu atau perkongsian gambar atau video yang boleh menjatuhkan imej seseorang. Antara medium atau platform yang sering digunakan oleh si pembuli ni adalah seperti SMS, permainan atas talian dan juga media sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter. Perbezaan yang paling ketara antara bully cyber dan bully fizikal ni adalah pembuli cyber akan mencipta satu akaun palsu yang tiada maklumat peribadi dan akaun itu digunakan untuk mengintik dan mengancam seseorang. Sebaliknya, bully fizikal ni pula kita lebih mudah untuk mengetahui identiti si pelaku kerana kita mempunyai gambaran jelas seperti ketinggian, warna kulit dan gaya rambut mereka. Contoh kes bully cyber yang sering berlaku di Malaysia ni adalah penyebaran gambar atau video yang telah disunting yang bertujuan untuk menimbulkan fitnah kepada seseorang. Dan kesudahannya, mangsa akan dibuli dan dikecam oleh masyarakat walaupun perkara itu adalah perkara yang tidak benar. Sekian daripada saya, maksud bully cyber. Terima kasih saudara Afiq Daniel atas penjelasan maksud cyberbully yang sangat jelas bagi saya. Okay, sekarang semua sudah tahu apa maksud cyberbully. Jadi marilah kita bertanyakan apa pula faktor-faktor yang mempengaruhi gejala cyberbully ini kepada ahli panel kita yang kedua. Saudara Syadiq Hakim, dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum dan salam bahagia kepada hadirin dan hadirat sekalian. Terima kasih kerana menjemput saya kepada forum pada hari ini. Saya akan membincangkan tentang faktor cyberbully. Yang pertama, ibu bapa. Ibu bapa merupakan peranan penting terhadap anak-anak. Hal ini kerana anak-anak dididik dan dibesarkan oleh orang tuanya sejak kecil hingga ke zaman persekolahan. Pembentukan identiti anak-anak ini adalah ibu bapa kerana anak merupakan
kain putih dan ibu bapa adalah corak awal untuk mewarnai dan mencorak kehidupan anak-anak. Jika akhlak mereka buruk, maka buruklah tingkah laku anak-anaknya. Faktor seterusnya ialah ketidakpuasan hati terhadap seseorang individu. Hal ini kerana pembuli berasa dengki terhadap seseorang itu disebabkan kekayaan, kebahagiaan, penampilan dan lain-lain. Mereka akan menggunakan kata-kata negatif terhadap mangsa seperti menghina, mencaci, memfitnah dan lain-lain. Hal ini akan menyebabkan nama mangsa tersebut buruk di atas kata-kata negatif tersebut. Ini akan memburukkan lagi keadaan kerana mangsa akan menghadapi masalah mental dan emosi dan menyebabkan perkara-perkara yang tidak diingini akan berlaku. Faktor yang terakhir ialah kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama. Pembuli tidak mengetahui bahawa cyberbullying ini adalah perkara yang baik atau buruk. Mereka menganggap cacian-cacian, hinaan dan mengaibkan seseorang di sosial media ini adalah perkara yang gempak dan menyeronokkan dan dapat menarik perhatian ramai orang. Jadi disebabkan itu, mereka merasa seronok melakukan cyberbully. Mereka tidak tahu bahawa Islam juga mencegah perkara cyberbully ini berlaku kerana ia akan mengaibkan seseorang dan mengganggu masalah mental seseorang. Baiklah, terima kasih. Dengan ini saya serahkan semula kepada Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih ahli panel kita yang kedua, Saudara Syahid Hakim, atas penjelasan faktor gejala cyberbully. Jadi untuk soalan yang ketiga, saya ingin menanya pada ahli panel kita yang ketiga, apakah pula kesan gejala cyberbully ini? Dipersilakan Saudara Ihsan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis Saudara Haikal kerana memberi saya ruang dan peluang. Saya Ahmad Ihsan Muarif selaku panel ketiga. Jadi hari ini saya akan memberitahu tentang kesan gejala bully cyber. Kesan gejala bully cyber ini terbagi kepada tiga, iaitu emosi, fizikal dan mental. Dan ia juga termasuk dengan depresi, keburukan atau perbuatan yang dapat merugikan diri atau mencederakan diri sehingga mengakibatkan bunuh diri. Kesan fizikal kepada mangsa termasuklah gangguan kepada pola makan dan tidur. Ia akan mengakibatkan mangsa akan berasa letih dan lemah. Seterusnya, mereka dibuli lebih cenderung untuk mencederakan diri mereka kerana ada cara untuk meluahkan kesakitan itu. Tapi dengan cara mereka untuk meluahkan kesakitan itu dengan cara menghiris atau memotong pergelangan tangan mereka dan seperti memukul dinding atau meronta-ronta. Seterusnya, bully cyber juga memberi kesan pada tahap kesihatan mental mereka. Lebih-lebih lagi apabila melibatkan harga diri atau maruah diri atau jati diri mereka, ia akan memberi tekanan pada mereka untuk mereka cenderung kena depresi. Akhir kata, ada di antara mereka yang tidak sanggup mengatasi masalah ini dan mengambil keputusan untuk membunuh diri. Kerana sudah terik dan tidak tahan meneruskan kehidupan seperti ini. Betul lah orang kata, kata-kata ataupun lidah itu lebih tajam daripada pisau, dan ia dapat menusuk ataupun dapat mengambil nyawa seorang. Terima kasih Saudara Ihsan atas penjelasan kesan-kesan gejala cyberbully. Jadi kita sudah tahu maksud cyberbully, faktor cyberbully dan kesan gejala cyberbully. Jadi marilah kita beralih pula kepada langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani isu cyberbully ini. Jadi soalan ini saya ingin menanyakan kepada ahli panel kita yang pertama kembali, Ahmad Afiqanya. Terima kasih saudara pengerusi majlis atas soalan yang diberikan. Baiklah, ada banyak cara sebenarnya untuk kita tangani isu bully cyber ini. Contohnya dengan berkongsi masalah kepada orang yang lebih dewasa seperti ibu bapa. Apabila diserang oleh pembuli, paling diingatkan agar tidak bertindak secara langsung dengan pembuli kerana itu akan membuat pembuli bertindak lebih agresif. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membendung gejala bully cyber ini kerana mereka perlu mendidik anak-anak supaya tidak menyebar maklumat peribadi seperti nama penuh, alamat tempat tinggal, gambar keluarga atau gambar sendiri di laman sosial sesuka hati. Pihak sekolah juga perlu memberi penerangan yang jelas serta mudah difahami oleh anak murid dalam kelas IT atau ICT supaya pelajar lebih peka dengan laman sesawang.
Selain itu, kempen anti-bully cyber juga boleh diadakan supaya pelajar tahu cara untuk mengatasi masalah bully cyber ini. Sudah banyak berita atau laporan yang kita ketahui membabitkan mangsa yang dibuli di atas talian. Oleh itu, seluruh lapisan masyarakat perlu memainkan peranan mereka dalam melindungi diri sendiri serta pengguna yang lain, agar kita boleh mewujudkan satu komuniti yang mementingkan keselamatan, dan dalam masa yang sama alam maya juga akan menjadi satu tempat yang seronok untuk berhibur tanpa sebarang gangguan. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Afidin atas penjelasan langkah menangani isu cyberbullying itu. Jadi kita sudah tahu langkah apabila kita mula beralih kepada apa sebenarnya kebaikan pendidikan falsafah kebangsaan. Jadi saya ingin menanyakan soalan ini kepada ahli panel kita yang kedua. Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Pengerusi Majlis. Kali ini saya akan membincangkan tentang kebaikan falsafah pendidikan. Apabila kita mendalami apa itu maksud falsafah pendidikan, kita dapat mengetahui intipati yang ingin diterapkan adalah melahirkan insan yang seimbang dalam pendidikan. Bukan itu sahaja, ia juga bagi memastikan ianya selari dengan apa yang dibawa oleh ajaran Islam, seperti amal dan ibadah. Antara aspek-aspek lain yang perlu diterapkan pada seseorang insan ialah adab. Adab ini, sungguh kita dapati bahawa adab adalah amalan yang perlu dititik beratkan oleh para ulama. Tradisi kita juga amat mementingkan adab kerana ianya mencerminkan diri kita. Kerana tiada adab, ia akan berlaku gejala-gejala sosial yang tidak diingini seperti cyberbullying ini dan lain-lain. Seterusnya, falsafah pendidikan dapat melahirkan insan yang berpengetahuan dan berakhlak mulia. Dengan falsafah pendidikan, seseorang individu dapat membuat kajian terhadap sesuatu, seterusnya mengkaji maklumat mengikut logik dan berpegang pada nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup. Akhir kata, falsafah pendidikan bukan sahaja dapat mengubah diri kita menjadi lebih baik, ia juga dapat menghindarkan diri kita daripada segala penyakit dan banyak lagi kelebihan-kelebihan falsafah pendidikan yang boleh diterapkan dalam hidup kita. Okey, sekian sahaja daripada saya dan saya akan menyerahkan kepada Tuan Majlis Pengerusi. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Syadik Hakim atas penjelasan itu. Soalan terakhir yang ingin saya kemukakan kepada panel ketiga kita ialah, apakah sebenarnya keberkesanan falsafah pendidikan ini? Dipersilakan. Terusnya, keberkesanan falsafah pendidikan. Ilmu adalah ilmu penting bagi setiap individu ataupun setiap insan. Ia juga penting bagi agama kerana dari ilmu adalah amal ibadah. Tanpa ilmu kita dapat menggapai nikmatnya ataupun kelazatan nikmat beribadah itu. Terusnya, pemikiran seorang itu perlulah seiring dengan ilmu. Tidak aneh ataupun tidak terjanggal apabila adanya golongan ekstremis yang mempunyai pemikiran yang lebih agresif, seperti golongan liberal ataupun konservatif yang masing-masing mempunyai pandangan ataupun ideologi mereka, seperti sosialisme dan komunisme. Selain itu, pemikiran seorang mukmin perlulah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, supaya tidak terpesong akidah. Seterusnya, setiap orang perlu praktik etika berkomunikasi kerana dengan kita menguasai atau mahir dalam etika berkomunikasi ini dapat menghindar segala masalah. Ilmu berkomunikasi ini bukan sahaja ilmu untuk kita bercakap, tapi ilmu untuk kita mendengar, menghayati atau memahami. Dari konklusinya, kita perlu memain peranan masing-masing dalam mengurangkan jumlah kes cyberbullying ini, kerana ia mencerminkan akhlak serta budaya kita yang terkenal dengan sopan santun. Jadi, marilah kita bersama-sama mengubah dunia atau mengubah lanskap cyber ini supaya menjadi tempat yang terbaik dan selamat untuk pengguna cyber. Terima kasih saudara Ihsan atas perkongsian itu. Nampaknya setakat itu sahajalah yang dapat dibidaskan oleh panel-panel kita pada hari ini. Ribuan terima kasih saya ucapkan atas perkongsian yang sangat bermakna buat kami semua. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan daripada masalah cyberbullying ini ialah kita sebagai rakyat Malaysia perlu memainkan peranan penting bagi menangani masalah cyberbullying ini. Jika kita mengambil berat terhadap hal ini, kita semestinya dapat menangani masalah ini.
saya mengakhiri rancangan kita dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.